Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin musliman, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, dan dikurniakan oleh Allah keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mengharapkan kita dikurniakan akhlak yang mulia yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabda oleh baginda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya itu dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Rabu yang kedua, anjuran surau Nurul Iman Keramat Wangsa, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Muhaddi bin Haji Jol, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 29 ya. Muka surat 29 ini adalah cetakan lama. Saya lihat di Pesta Buku Antarabangsa KL baru ni, penerbit iaitu Galeri Ilmu telah buat cetakan baru dengan penambahbaikan ya. Jadi kalau ada yang sudah beli cetakan baru tu, mungkin muka surat dia berbeza, tapi insya-Allah ya, isi kandungan tu masih lagi sekitar isu yang sama. Baik. Jadi kita sampai pada membincangkan kaedah yang ditulis di sini, law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Apa dia ni? Apa maksud dia? Kalau kita betul-betul ambil yang tercetak pada buku, law kana khairan ma sabaquna ilaihi, maknanya adalah kalaulah perkara itu baik, tidaklah mereka itu mendahului kita. Maknanya tentulah kita yang buat dahulu, takkan mereka yang buat dahulu. Jadi saya percaya yang lebih tepat, yang sepatutnya di-type di sini adalah kaedah yang selalu digunakan oleh segolongan umat Islam untuk menolak dan menyesatkan amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam yang lain. Sepatutnya dia berbunyi, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Bukan ma tu tak ada, kena ganti dengan lam ya. Lam takkid ya. La sabaquna ilaihi, dan maknanya pun berubah. Kalaulah perkara itu baik, nescaya mereka terlebih dahulu melakukan sebelum daripada kita. Kalau mereka pun tak buat,
itu tandanya perkara itu tak baik. Itu maksud kaedah yang mereka gunakan. Baik. Mereka dalam kaedah ni siapa? Kalaulah perkara itu baik, tentulah mereka terlebih dahulu melakukan berbanding dengan kita. Mereka yang dimaksudkan di situ adalah salafus soleh, generasi awal umat Islam yang baik-baik, iaitu sahabat Nabi, iaitu tabi'in, iaitu tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Moga-moga Allah meredai mereka semua, ya. Jadi kalaulah satu perbuatan tu sahabat pun tak buat, tabi'in pun tak buat, tabi'in pun tak ada buat, maka dakwa mereka itulah bukti bahawa amalan tu tak baik. Jadi soalan, dari manakah asalnya kaedah ini? Betul ke kaedah macam tu? Kalau sahabat Nabi tak buat, maknanya benda tu tak baik. Jawapan, ungkapan ini adalah suatu kaedah yang dicipta oleh golongan yang mengingkari adanya bid'ah hasanah. Jadi mereka yang promote kaedah ni, golongan yang tak terima adanya bid'ah yang hasanah, perkara baharu yang baik. Bagi mereka ungkapan itu bererti sekiranya perkara atau perbuatan itu baik, tentulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mendahului kita beramal kepadanya. Untuk lebih jelas kita bawa contoh. Golongan ini misalnya, mereka menolak dan menyesatkan amalan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tempat kita, dalam masyarakat kita ni, biasa diadakan sambutan Maulidur Rasul. Jadi kata-kata orang tak ada masalah. Dan ramai juga yang terlibat, hadir dalam majlis-majlis sambutan Maulidur Rasul, hadir dalam jamuan-jamuan sempena Maulidur Rasul, hadir dalam majlis-majlis selawat, bahkan di setengah tempat kaum wanita ada kumpulan marhaban dia dan sebagainya, ya. Tetapi ada segelintir yang mengatakan amalan itu tak baik. Sambut maulid ni tak bagus, sesat. Kenapa kita tanya? Jadi antara jawapan dia adalah, kalaulah sambut maulid ni baik, tentulah sahabat Nabi dah buat dulu lagi. Tak ada pun riwayat kata Khulafa' ar-Rasyidin buat sambutan maulid. Sahabat-sahabat yang lain pun tak ada buat sambutan maulid Rasul. Bahkan tabi'in, murid sahabat Nabi pun tak ada buat. Bahkan tabi'in, orang yang pernah mengaji dengan murid kepada sahabat Nabi pun, mereka pun tak ada buat. Itulah bukti bahawa sambut maulid Rasul itu tak baik. Jadi ini keliru. Kenapa keliru? Kerana sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun belum tentu benda itu haram. Itu nanti kita akan cover dalam bab yang kedua. Ini kita masih dalam bab yang pertama, ya. Bab kedua nanti kita masuk topik tajuknya at-tarku. Apa yang Nabi SAW tak buat, apa natijah dia? Adakah automatik kalau Nabi tak buat haram? Oh, banyaklah benda yang Nabi tak buat. Termasuklah misalnya saya sekarang ni bercakap guna mikrofon, Nabi tak buat. Termasuklah kita ini meletakkan kapet, meletakkan aircon, kipas dalam masjid surau kita, Nabi tak buat. Jadi tak mungkinlah semua perkara yang Nabi SAW tak buat tu automatik jadi haram, tak mungkin. Jadi kalau satu perbuatan yang Nabi SAW tak buat pun belum tentu haram, tentulah kalau sahabat tak buat juga belum tentu haram. Jadi sebenarnya, apakah hukum sesuatu perbuatan itu tidak dilihat sama ada Nabi SAW buat atau Nabi tak buat. Adakah sahabat buat atau sahabat tak buat? Tidak. Tetapi hukum sesuatu perbuatan itu dilihat kepada dalil Al-Quran, sunnah. Sunnah ada merangkumi perbuatan Nabi, kita tidak nafikan. Tapi bukan satu-satunya. Sunnah juga termasuk percakapan Nabi. Sunnah juga termasuk pengiktirafan daripada Nabi SAW terhadap perbuatan atau percakapan orang lain. Ya? Kalau Nabi bercakap, kita tahu itu sunnah. Kalau Nabi yang buat, kita tahu itu sunnah. Tapi ada kalanya orang lain yang bercakap, orang lain yang berbuat satu perkara, tetapi Nabi SAW mengiktiraf percakapan atau perbuatan tersebut. Itu juga dipanggil sunnah. Dan ijma' dan qiyas
dan istishab dan istihsan dan saddu zara'i dan masalah mursalah dan sebagainya lagi, itu juga menjadi sumber rujukan untuk mengenal pasti hukum. Maka sangat silap untuk mengatakan haram semata-mata kerana Nabi tak buat, apatah lagi semata-mata kerana sahabat tak buat. Di dalam kaedah, nanti kita akan jumpa dalam bab yang kedua, diterangkan oleh para alim ulama, at-tarku la yantajju hukma. Semata-mata sesuatu perbuatan itu ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu belum menatijahkan hukum lagi. Nak kena rujuk pada dalil-dalil yang lain. At-tarku dalam kaedah yang hampir sama ya. At-tarku la yaqtadi at-tahrim. Semata-mata Nabi SAW meninggalkan sesuatu perbuatan tidak memastikan bahawa perbuatan itu haram. Tidak. Habis nak tahu macam mana? Merujuk sebagaimana kita kata tadi kepada dalil-dalil seperti Al-Quran, hadis, ijma' ulama, ya, qiyas dan sebagainya. Jadi kita patah balik kepada contoh Maulidur Rasul tadi. Ya. Tidak dinafikan bahawa dari segi definisi, dari segi takrif, boleh dikatakan sambutan Maulidur Rasul itu adalah bid'ah. Maknanya perkara baru. Tapi kan kita dah belajar sebelum ni, mengikut boleh kata hampir semua alim ulama, bid'ah itu terbahagi dua. Ada yang dilarang oleh syarak, ada yang tidak dilarang. Yang dilarang tu yang macam mana? Yang bercanggah dengan sunnah, yang bercanggah dengan syariat. Yang tak dilarang, yang tidak bercanggah dengan sunnah, yang tidak bercanggah dengan syariat. Jadi terbahagi dua. Bid'ah, ya, baru. Sebab tidak ada di zaman Nabi SAW, bila datang 12 Rabiul Awal atau masuk bulan Rabiul Awal, diadakan ceramah sempena Maulidur Rasul. Tak ada. Kita buat. Tidak ada jamuan sempena Maulidur Rasul. Kita buat. Tidak ada misalnya majlis-majlis salawat, qasidah sempena Maulidur Rasul. Tidak ada. Dan kita buat. Tetapi semata-mata tidak ada, itu baru melayakkan perbuatan itu dinamakan bid'ah. Tapi nak kata haram, itu kena perlu kepada dalil. Jadi bagaimana para ulama yang membenarkan sambutan Maulidur Rasul, iaitu majoriti ulama? Pertama, mereka lihat kepada dalil umum, ya, terlebih dahulu, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan kurniaan dan rahmat Allah, dengan yang demikian itu hendaklah mereka itu bergembira, ya. Jadi manusia ini disuruh bergembira oleh Allah. Disuruh bergembira dua sebab. Pertama, mendapat kurniaan daripada Allah. Kedua, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab-kitab tafsir, kurniaan dan rahmat Allah ini adalah Al-Quran dan juga Islam. Ataupun ada yang dikatakan Al-Quran dan juga iman. Itu adalah kurniaan dan rahmat Allah. Dan juga ditafsirkan oleh ahli tafsir, yang dikatakan rahmat Allah itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi SAW disebut sebagai rahmat Allah? Itu berdasarkan kepada ayat yang lain. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutuskan kamu kecuali menjadi rahmat kepada sekalian alam. Jadi berdasarkan ayat tadi, ditafsirkan ayat yang sebelumnya itu, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Berarti rahmat Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan dalil yang umum, kita diperintahkan untuk bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergembira dengan Nabi termasuklah gembira dengan kelahiran Nabi, gembira dengan Nabi SAW dapat wahyu, gembira dengan Isra' Mi'raj Nabi, gembira dengan Nabi SAW selamat pulang dari peperangan. Ya, itu semua termasuk bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang secara lebih khusus
tentang merayakan hari kelahiran adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ketika baginda ditanya tentang sebab kenapa baginda kerap berpuasa pada hari Isnin. Kenapa Rasulullah rajin berpuasa pada hari Isnin? Nabi SAW menerangkan bahawa hari Isnin itulah hari baginda dilahirkan dan hari baginda mendapat wahyu. Ya, dzaka yaumun ulidtu fihi wa unzila ilayya atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan dan hari saya diturunkan wahyu kepada saya. Jadi saya meraihkan dengan berpuasa. Jadi konsep meraihkan hari lahir itu ada. Tapi kan Nabi SAW meraihkan dengan cara berpuasa. Kita kan lain. Ayalah yang puasa hari Isnin tu kita buat jugalah bagi orang yang rajin. Ada je orang-orang kita yang setiap Isnin puasa, setiap Isnin puasa, baguslah. Dapat pahala sunat dan dapat ikut sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu bukan isu. Isunya kita sambut Maulid, kita buat ceramah. Kita buat jamuan kan. Biasa kadang-kadang kalau kita jambatan Maulidul Rasul dibuat pengumuman, mohon jemaah nanti lepas solat jangan pulang dahulu, pihak masjid ada sediakan jamuan. Itu kan biasa. Kemudian kita ada buat majlis selawat dan qasidah sempena Maulidul Rasul. Ini yang jadi isu. Soal puasa hari Isnin itu selesai. Baik. Adakah perbuatan kita melakukan tazkirah, tausiah sempena Maulidul Rasul itu selari atau bercanggah dengan syarak? Sebab ia bid'ah. Bila bid'ah kita nak tahu hukum. Bila nak tahu hukum, lihat kepada dalil. Nak lihat kepada dalil satu. Yang kedua, nak faham perkara itu sebenarnya apa. Ceramah Maulidul Rasul, kalau kita kaji, kita perhati, tengok, dia biasanya adalah dalam bentuk tazkirah. Peringatan. Cerita balik. Cerita yang kita dah dengar banyak kali dah. Nabi SAW lahir tahun gajah, ya, sebelum Nabi lahir lagi bapa dah meninggal. Tak lama lepas Nabi lahir, Nabi masih kanak-kanak, ibu pula meninggal, dibela oleh datuk Abdul Muttalib. Kemudian datuk pula meninggal, dibela oleh bapa saudara. Kemudian berkahwin dengan Khadijah, kemudian diuji dengan itu dan ini, ya. Basically tazkirah, cerita balik, peringatkan balik ataupun tausiah. Bagi peringatan, ya, ini akhlak Nabi kita, maka kita sebagai umat kenalah ikut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, begitu. Jadi apa hukum tazkirah? Apa hukum tausiah? Itu kan selari dengan syariat. Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Bagilah peringatan, bagilah tazkirah, kerana itu memberi manfaat kepada orang mukmin, orang yang ada iman. Bila diperingatkan dengan kisah dan akhlak Nabi SAW, banyak manfaat. Bahkan saya pernah jumpa satu orang yang dia mengaku dia berubah menjadi bergerak ke arah kebaikan asbab daripada hadir majlis sambutan Maulidul Rasul. Jadi dalam majlis itu dia menangis, hati dia jadi lembut dan dia berubah. Ada manfaat tazkirah, tapi tak semua orang lah. Ada orang apa saja tazkirah pun bagi dia tak ada apa, dia biasa. Hati sudah mati atau hati sudah keras. Tapi bagi kebanyakan orang mukmin, tazkirah itu memberi manfaat. Tausiah itu dituntut wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mereka yang berpesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kan begitu. Nature Maulidul Rasul. Ceramah Maulidul Rasul, maka itu termasuk daripada perkara yang ada asas dalam agama. Kerana untuk sesuatu bid'ah itu tertolak, dia mesti tak ada asas dalam agama. Bid'ah macam tu kena tolak. Kut sehari dua ni ada orang kata nak bagi hak kepada orang Islam untuk murtad. Itu tidak ada asas dalam agama, bahkan bercanggah. Dalam agama kita murtad tu jenayah. Bahkan jenayah yang besar, capital punishment, ya. Dalam Islam murtad tu hukuman mati. Jadi jenayah yang serius, ya. Kalau mencuri pun serius, tapi tidak sampai hukuman mati. Tiba-tiba diberi hak kepada orang untuk murtad. Itu bid'ah sayyi'ah dalalah.
Bahkan dalam negara mana pun, ada tak sebuah negara bagi hak kepada rakyat untuk buat jenayah? Rakyat diberi hak untuk mencuri. Rakyat diberi hak untuk membunuh. Rakyat diberi hak untuk merompak. Tak ada. Kalau benda itu jenayah, tidak akan diberi hak. Bahkan yang buat akan dihukum. Jadi kalau seumpama itu jelas ya, kalau ada orang, na'udzubillah, kalau sampai orang Islam, kalau orang kafir itu kita tak heran dah. Ya, dah dia kafir. Jadi dia lebih cenderung kepada kufur. Dia lebih jauh daripada iman. Tapi na'udzubillah kalau sampai orang Islam sendiri memperjuangkan hak untuk murtad. Itu jelas bid'ah yang sayyi'ah lagi dolalah. Bid'ah perkara baharu yang buruk lagi sesat. Bahkan boleh bawa kepada kufur. Hati-hati ya. Jangan kerana kita nak menggembirakan hati orang kafir, kita jual agama, jangan. Ya. Sebab ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan perkara yang kufur, itu menjadi satu kekufuran. Jadi jangan. Murtad, tidak ada hak untuk murtad. Kerana murtad adalah jenayah yang besar. Tidak boleh diberi hak. Tetapi kalau perkara baharu yang ada asas di dalam agama, man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini apa yang bukan dari agama, maka ianya tertolak. Maka difahami itu mantuk. Itu yang expressly mention, buat benda baru yang tak ada asas dalam agama tertolak. Mafhum maknanya impliedly understood, buat perkara baru yang ada asas dalam agama yang itu diterima. Jadi ceramah menurut Rasul ada asas dalam agama walaupun tidak dilakukan oleh generasi awal. Kemudian yang kedua yang biasa dilakukan adalah membuat jamuan makan. Jadi membuat jamuan makan ini selari atau bercakap dengan agama. Bila kita menelusuri nas-nas Al-Quran, juga nas-nas hadis Nabi SAW, kita dapati menjamu makan ini adalah dorongan daripada syariat. Dalam hadis misalnya Nabi SAW bersabda, afshus salam wa imut ta'am wa sallu bil laili wa nasunya tadkhulul jannata bi salam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kamu sebarkan salam yang pertama, dan hendaklah kamu menjamu makan yang kedua, dan hendaklah kamu itu sembahyang pada waktu malam dalam keadaan orang lain sedang tidur, yakni solat tahajud. Itu yang ketiga. Natijahnya apa? Kita berunjang dan Nabi SAW. Kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Jadi, rupanya menjamu makan itu adalah tuntutan syarak. Tak kisahlah dorongannya apa. Mungkin ada orang jamu makan dorongannya kerana masuk rumah baru. Ada jiran saya macam tu. Siap dan duit rumah, tak lama dia jemput jiran-jiran jamu makan. Tak salah. Jamu makan kerana naik pangkat boleh tak? Ada dalil? Dalil khusus tak ada. Buat jamuan sebenarnya menang PR pun tak ada dalil. Ya, buat jamuan sebenarnya menang dengan raya. Dan raya pun tak ada sama dalil. Apa cerita jamuan sebenarnya menang dengan raya? Tidak ada. Ya. Tapi boleh tak boleh? Secara asasnya boleh. Kerana menjamu makan ini tuntutan syarak, dorongan itu terpulanglah selagi mana bukan dorongan yang maksiat. Buat jamuan makan supaya ada pesta tari menari minum arak tak boleh. Buat jamuan makan kerana nak bergembira dengan orang Islam tersakiti, tak boleh. Dorongan itu tak boleh. Jadi buat jamuan makan untuk menzahirkan kegembiraan kerana mengingati hari jadi kita yang ke-55 misalnya. Pencet itu tak ada 56. 60 lah. Okey, hebat orang sekarang. 60 baru pencet. Okey, daripada isi 60 kita buat jamuan makan satu hari jadi kita boleh tak? Secara khusus memang tak ada jadi, tapi secara umum tak ada masalah. Buat jamuan makan sebelum hari jadi isteri boleh. Bahkan kalau tak apa-apa risiko kan. Soal ini kalau berlupa hari jadi isteri itu ada risiko ini. Buat jamuan makan sebelum hari jadi kita boleh. Buat jamuan makan sebelum hari jadi isteri okey. Buat jamuan makan sebelum hari jadi Nabi haram. Bid'ah masuk neraka, masuk akal tu. Jadi
buat dan memakan menzahirkan kegembiraan kerana dalam sekitar tarikh tersebut tak mesti tepat. Ada orang kata, oh, ada khilaf Nabi SAW lahir pada 14 bulan, tak masalah. Ini bukan seperti puasa, mesti satu Ramadan pula. Ini bukan seperti Syawal, raya-raya mesti satu Syawal, dia tu terempung anak bulan dan sebagainya. Ataupun seperti kita nak wukuf di Arafah, mesti pada 9 Zulhijjah. Ya. Kalau ada orang think outside the box, berfikir di luar kotak, ya. Dia kata 9 Zulhijjah sampai saya wukuf hari 10, tak ada orang. Itu bukan berfikir di luar kotak, itu berfikir di luar kotak. Kamu wukuf 10 bulan tak sah lagi kamu. Itu lain. Itu memang kena tepat. Tapi tak kisah memang Nabi SAW lahir pada hari apa pun sebenarnya, kita itu nak bergembira dengan keharapan kita, adakah salah? Ya. Berselawat itu memang dituntut. Kita sangat rasa hairan dan pelik orang yang benci kepada selawat. Ya. Selawat sedang terawih pun dilarang. Ya. Buat pada selawat sebelum ada Rasul juga dilarang. Mana dalil? Kamu melarang itu adakah mengharamkan? Kalau mengharamkan belum ada dalil. Kami yang buat sudah ada dalil. Mana dalil? Banyak. Mana banyak bagi satu? Salah satunya yang diulang-ulang oleh khatib pada masa khutbah yang kedua, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik. Ayat itu bermaksud Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selawat dan salam ke atas baginda. Ya. Baik. Adakah ditetapkan pada masa tertentu? Tidak. Adakah ditetapkan bilangan tertentu? Tidak. Adakah ditetapkan di tempat tertentu? Tidak. Adakah mesti dengan lafaz tertentu? Juga tidak. Makanya selawat yang dilakukan pada Maulid Rasul itu terpayung dengan dalil-dalil umum menggalakkan umat berselawat sebanyak yang mampu kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okeylah Ustaz, macam dari Ustaz ni. Tapi itu berharap kita ada Ustaz. Kan? Tadi kita ada berharap. Berharap kita minum arak tadi. Kalau minum arak itu ada dalil haram. Kalau arak itu kan perbuatan yang harus. Apa makna arak yang saya faham? Berjalan kemana-mana. Orang kata maksudnya dalam seorang yang beribadah juga ada kan? Yang saya faham ni berarak ni berjalan kemana-mana. Apa hukum jalan kemana-mana? Harus. Tapi hukum itu boleh berubah kan? Jalan ramai sampai menyakiti orang lain, bangga ambil kedai orang ambil tadi misalnya, tak boleh. Tapi sekadar jalan ramai secara sistematik, secara tersusun, kami selamat itu awal menzahirkan kegembiraan, tak masalah. Sama ada kerana perkahwinan tak, sama ada kerana nak bagi kawan dan sunat tak, ya, sama ada kerana menzahirkan peringatan kehadiran Nabi SAW. Itu asal hukumnya adalah harus. Jadi benar. Boleh berubah dari sunat kalau ia membagikan semangat yang baik, membagikan ingatan pada Nabi SAW, membagikan kasih kepada Nabi SAW. Bahkan boleh juga jadi haram kalau dia tidak beraurat, disebabkan menjadi orang merasa berbeda serupa itu. Jadi Islam ini adalah menurutku, dia adalah yang sesuai hingga ke akhir zaman. Sebabnya disebut oleh Syekh Dr. Ahmad Mahmud Al-Azhari Al-Misri Hafizahullah Ta'ala. Beliau ada kuliah di masjid di Shah Alam ini. Saya berdiri anak ini, tapi saya sendiri kuliah maghrib di sini dan kuliah Isyak di Surau Simaan Anani. Saya jadi bermasuk dahulu itu kuliah mingguan. Tuan-tuan di luar hadir, kita bawa kitab bertajuk Limada Ana Ash'ari, tapi dari diterima dari Risawet. Kita tahu asal bahasa Arab, ditulis oleh ulama Al-Qadhi, kemudian diterima dengan bermaksud kenapa bahasa itu berakidah di atas manhaj Ash'ari. Kita terangkan kenapa. Jadi ini baru kuliah yang kedua.
start Rabu lepas ya. Jadi setiap hari Rabu kalau tidak ada apa-apa, tidak ada perubahan di seluruh rumah anak ini, saya di rumah saya maju ada kuliah selepas Isya. Pengalaman saya minggu lepas lebih kurang sejam tadi. Kalau Isya 40, 9.40 baru start. Barulah tadi ya, kerana waktu tak ada habis sebelum. Jadi sekitar setengah dan itu 9.40 insyaAllah. Dan kalau boleh punya tersebut. Jadi saya ada di sini. Kembali. Kata beliau, Syekh Muhammad Habib Naqad, perbuatan orang mukallaf ada hukum. Bagi korban hukumnya harus. Orang tak mukallaf tak ada hukum. Budak-budak belum ada hukum. Orang tidak tak ada hukum perbuatan. Tapi orang mukallaf paling tidak hukum perbuatan yang harus. Boleh jadi sunat, boleh jadi wajib, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Dan perbuatan orang mukallaf ini dia tidak terbatas. Dan ada orang kedua. Macam-macam benda yang zaman Nabi tak ada buat, zaman kita ada buat. Cakap semua orang, ya, mana ada zaman Nabi buat itu? Oh, zaman Nabi biasa. Oh, undang, kalau sama. Cakap dengan orang lain lagi ada. Jadi, oleh kerana perbuatan orang mukallaf itu tidak terbatas, sementara nas syarak terbatas. Al-Quran ayat ini banyak tu. Tak berapa. Hadis Nabi SAW walaupun banyak daripada Al-Quran, tapi juga terbatas. Ada bilangan-bilangan itu tak hadis itu. Maka tak mungkin yang terbatas itu akan menangani yang tidak terbatas. Kecuali kita boleh menerima apa yang namanya dalil yang umum. Selawat tarawih berdalil, tak perlu dalil itu selawat tadi. Kamu nak kata harap selawat tarawih, kamu perlu dalil. Kerana kalau nak menyempit dan umum. Jadi kaedah ini sebenarnya diambil daripada sikap orang kafir yang mana apabila hamba Sayyidina Umar masuk Islam, ini Al-Quran yang batalkan, mereka berkata laukan akhirna sabakuna ilahi. Kalaulah risalah Nabi ini baik, tidaklah golongan hamba, golongan rendah ini mudah kita. Sebabnya kita ni lah yang golongan korban, ada tansri, ya, mungkin ada PhD. Kita ni lah kalau bahasa kita sekarang, kita ni lah yang patut beriman dulu. Ini golongan tadi SPM, golongan kerja, gaji, jatuh, ya. Padahal kebenaran terlihat begitu. Kenapa ketika hamba Sayyidina Umar masuk Islam kalau memainkan sentimen begitu? Kenapa masa Sayyidina Umar orang hebat masuk Islam kamu tak kata Islam betul? Jadi kebenaran sesuatu itu bukan bergantung sama ada dia dilakukan atau tidak oleh generasi awal, tapi berdasarkan kepada dalil syarak wallahu a'lam. InsyaAllah kuliah yang akan datang kita akan sambung terus ke muka surat 34, hukum mengatakan bid'ah terhadap perkara yang khilaf atau perkara yang sabit dengan hadis yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa aqsi akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.